muka surat 582. Muka surat 582, ayat yang ke-19. Minggu lepas kita bincang akhir kelas kita mengenai tiupan sangkakala kan. 2 kali ke 3 kali. Itu perbincangan kita minggu lepas. Itu ayat yang ke-18. Sekarang kita masuk ayat 19 insya-Allah. Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, surah An-Naba ataupun Amma Yatasaalun, muka surat 582 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ayatnya berbunyi wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Okey. Wa dan futihat dibukakan. Futihat dibukakan. As-sama langit. As-sama langit. Okey. Falalu ataupun maka kanat jadilah ia langit tu jadilah ia langit abwaban. Apa tu abwaban? Berpintu-pintu. Satu pintu babun. Banyak pintu abwab. Okey, banyak pintu abwab. Albab bukanlah plural bagi pintu. Albab de pintu. Albab de pintu. Pintu-pintu ni abwab. Okey? Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Poin izaman ni, ayat pertama kita. Poin izaman ni tolong terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dibukakan langit lalu jadilah ia, iaitu langit, berpintu-pintu. Okey. Ayat ni adalah kesinambungan daripada ayat 17 dan 18. Minggu lepas ayat 17, Allah kata, hari keputusan, hari kiamat tu telah ditentukan waktunya. Tanda dia, permulaan dia ialah ketika mana ditiupkan sangkakala. Itu tanda pertama dia. Bila sangkakala ditiupkan, maka masa tu langit akan dibukakan. Langit mana tu? Mula-mula pintu langit yang pertama. Sebab tu dalam ayat ini hanya digunakan perkataan satu pintu sahaja. Hanya digunakan satu pintu pula dah. Hanya digunakan perkataan satu langit. Kalau plural, langit plural apa dia bahasa Arab? As-samawati. Waw alif ta kat belakang. As-samawati tu 7 petala langit. Adapun ayat kita sekarang, berapa langit? Berapa langit? Satu langit sahaja. Satu langit sahaja. Itu langit yang paling dekat lah. Langit yang kita nampak yang paling dekat. Tu. Pintu langit tu dibukakan. Pintu langit tu dibukakan untuk apa? Dibukakan untuk menunjukkan petanda awal kiamat. Allah Ta'ala akan hancurkan langit. Allah Ta'ala akan gulung langit. Langit tu dibuka. Lalu apa berlaku bila langit tu dibuka? Malaikat-malaikat akan turun melalui langit-langit tersebut. Tolong baca boleh? Puan Aliza, tolong baca Puan Aliza. Surah Al-Furqan. Ya, surah Al-Furqan. Saya cari muka suratnya. Surah Al-Furqan. Okey, muka surat 362. 362 ayat 25. Tolong baca Puan Aliza. 362 ayat 25. Ustaz. Tak apa, ambil masa. Alamak. Ustaz, orang lain boleh tak? Sebab rumah saya tiba-tiba elektrik tak ada ni. Tak nampak. Boleh. Kena pakai lilin macam tu. Kena pakai lilin. Okey. Puan Zakia. Tolong baca boleh Puan Dr. Zakia. 362 ayat 25. Ayat 25.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah, mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Bergelombang. Maksudnya turun ramai-ramai. Okay, terima kasih Puan Zakia. Jadi bila berlaku kiamat nanti, langit ni permulaan dia dibukakan, lalu pecah, hancur sedikit demi sedikit. Pecah, hancur sedikit demi sedikit. Sebelum tu, malaikat turun dulu secara bergelombang. Maksudnya berkumpulan-kumpulan. Malaikat turun. Jadi Allah nak tunjuk bahawasanya kiamat ni berlaku, ketika mana berlakunya kiamat, manusia tidak menyangka perkara sebegitu terjadi. Sebab seumur hidup manusia, seumur hidup kita pun samalah. Tak pernah tengok lagi langit bocor, langit pecah, langit jatuh. Tapi berlaku kiamat nanti, tak sangka langit yang kita tengok kukuh, teguh, kuat, mantap, tak ada kebocoran, tak ada kecacatan hari ni, boleh pecah? Ya, boleh pecah. Langit yang kuat tu boleh pecah. Kita manusia lagi lah. Okey, baik. Soalannya ialah, ayat kita sekarang, cerita pasal langit dibukakan. Langit dibukakan ini adalah ketika mana kita bangkit pada kubur. Langit yang paling dekat pada kita tu dibukakan. Jadi maknanya langit dibukakan ni adalah langit dibukakan ketika mana tiupan sangkakala yang kedua. Adapun ketika mana tiupan sangkakala yang pertama, masa tu semua langit hancur. Bukan satu langit sahaja. Adapun ayat sekarang satu langit je. Sebab tu lafaznya as-sama'i. Okey, bukan as-samawati sebab satu langit. Kalau banyak langit as-samawati. So sekarang satu langit ke banyak langit? Satu langit. Betul kiamat nanti satu langit je ke yang hancur? Tak. Kiamat nanti semua langit hancur. Betul ni? Ini satu langit dibukakan ketika mana manusia bangkit pada kubur. Masa tu langit Allah bukakan, malaikat-malaikat turun daripada langit-langit tersebut. Adapun ketika mana berlakunya hari kiamat, maka masa tu berapa langit? Yang Allah Ta'ala hancurkan? Semua langit Allah Ta'ala hancurkan. Okey, baik. Dalil semua langit ialah tengok surah apa ya? Surah Ibrahim. Tolong baca Tuan Haji Nasaruddin boleh? Tuan Haji Nasaruddin tolong baca. Tuan Haji Nasaruddin. Boleh Ustaz, buka surat 261 ayat 48. ayat 48. 261. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada hari ketika bumi digantikan dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Cuma terjemah Tuan Haji Nasaruddin tadi langit satu je. Terjemah Tuan Haji Nasaruddin tadi langit, dia guna perkataan satu langit. Okey, tak salah lah terjemah tu. Tapi lagi tepat langit-langit. Terjemah yang lagi sesuai, lagi tepat langit-langit. Kenapa? Dari sudut lafaznya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. As-samawat tu plural. Pada hari nanti bumi Allah ganti bumi baru. Langit pun sama juga, langit-langit yang baru. Jadi ayat ini dalil bila kiamat nanti seluruh langit-langit Allah Ta'ala hancurkan. Bukan langit pertama aja hancur. Semua langit-langit Allah Ta'ala hancurkan. Habis itu, ayat kita sekarang satu langit. Ayat dalam surah Juz'u Amma banyak izas sama'un syaqqat, izas sama'un fatarat. Kenapa Allah guna lafaz satu langit? Allah nak tunjuk bahawasanya kamu hari ini manusia hanya dapat lihat langit pertama. Yang kita nampak tu langit pertama. Langit pertama kita nampak kukuh, kuat, teguh, itu pun habis Allah Ta'ala hancurkan. Langit yang kita tak sangka nanti boleh pecah, boleh jatuh, boleh berguguran. Langit yang satu tu Allah Ta'ala hancurkan. Allah Ta'ala tak cerita langit 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan tak ada. Ada. Tapi sekarang ianya tak nampak daripada pandangan mata kita. Okey.
Adapun sekarang Allah Subhanahu Wa Taala tidak membukakan pintu langit untuk orang kafir. Doa kita naik menembusi langit, amal kita naik menembusi langit. Jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, diri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menembusi langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra Mi'raj. Adapun orang kafir, tengok ayat dalam surah Al-A'raf, ayat dalam surah Al-A'raf. Tolong baca Puan Izawan ni, surah Al-A'raf muka surat 155 yang 40. Tolong baca boleh? Al-A'raf muka surat 155 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak sekali-kali akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk syurga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Kata kiasan bagi sesuatu yang mustahil berlaku. Demikianlah kami membalas orang yang melakukan kejahatan. Okey, terima kasih Puan Izawan. Allah kata orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah, orang kafir ni sombong pula tu, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka, ada 3 maksud. Pertama, doa mereka tidak akan melepasi langit. Orang kafir doa juga ini, pergi gereja doa kat Nabi Isa. Nabi Isa itulah Tuhan, Tuhan itulah Isa dia. Dia pun doa, macam-macam lah dia doa. Kat gereja nak tu, nak ni, macam-macam. Maka pintu langit tidak akan dibukakan untuk doa-doa mereka menembusi pintu langit. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka. Mereka sedekah ke, mereka tolong orang susah ke, mereka bagi makan binatang-binatang ke. Benda tu kebaikan. Tapi amalan-amalan mereka tidak akan menembusi langit. Itu yang kedua. Yang ketiga, roh mereka. Roh mereka tidak akan menembusi langit. Lepas mereka mati, roh mereka tidak akan menembusi langit. Dalam tafsir Al-Azhar, masa baca tafsir tentang ayat ni, Dr. Hamka tulis apa tahu? Mungkin roh-roh mereka itulah yang mengacau, yang membuat kadang-kadang gangguan tu, gangguan ini. Dia kata mungkin. Wallahu a'lam. Tentang roh orang Islam, roh orang Islam berada di tempat yang mulia. Adapun roh orang kafir, wallahu a'lam. Roh orang kafir, wallahu a'lam. Okey, baik. Yang penting bila berlaku kiamat nanti, ayat ni nak beritahu langit tu akan terbuka. Maka manusia semua masa tu akan melihat suasana yang sangat pelik. Suasana yang tak pernah berlaku. Cuma kita orang Islam tak pelik sangat. Kenapa tak pelik sangat? Kita dah biasa dengan ayat-ayat macam ni. Kita dah biasa dengan ayat langit terbuka, langit pecah, langit belah. Walaupun sekarang kita tak pernah tengok, tapi kita selalu baca ayat. Selalu dengar ceramah, selalu dengar tazkirah tentang ayat langit-langit ini. Okey, baik. Seterusnya, apa berlaku? Ayat 20. Kita sekarang ayat 20. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, surah An-Naba. Muka surat 582 ayat yang ke-20. Muka surat 582 ayat yang ke-20. Ayatnya berbunyi, wa dan suyirat diperjalankan. Suyirat diperjalankan. Okey. Suyirat diperjalankan. Al-jibal gunung-gunung. Al-jibal gunung-gunung. Fa maka al-jibal tu jamak pada jabalun. Jabalun satu gunung, al-jibal gunung-gunung. Fa maka kanat jadilah ia gunung-gunung tu. Kanat jadilah ia gunung-gunung tu saraban fatamurgana. Saraban fatamurgana. Okey. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Zakiah, ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan diperjalankan gunung-gunung, maka jadilah ia fata morgana. Okey. Tanya sekejap, jadi yang ayat yang 19 tadi tu adalah apabila tiupan kedua je, yang pintu langit terbuka tu. Ya, betul. Tiupan kedua. Tiupan pertama apa berlaku? Tiupan pertama, Puan Zakiah, tiupan pertama apa berlaku ni? Tiupan pertama ni ayat dia. Tengok muka surat 586. Muka surat 586. Puan Zakiah telah baca 586 ayat 1 ayat 2 boleh? Ya boleh. 586. Auzubillahi
minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 dan 2 ya. Ya. Apabila matahari diudarkan cahayanya dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Okey, itu satu. Ayat muka surat 587 puan. 587. 587. 1 dan 2 juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh bertaburan. Ini yang kali pertama. Ini kali pertama punya. Okey. Muka surat 589 boleh? Boleh. 589 puan. Ayat 1 dan 2 juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh. Okey. Itu ya. Okey. Okey. Jadi yang ni mula-mula ni langit terbelah, langit pecah, jatuh habis. Bangkit kita pada kubur nanti, kita pasal kegala yang kedua, masa tu langit terbelah juga, langit terbuka juga. Tapi masa tu langit terbuka, malaikat mula turun untuk mengadili perbuatan-perbuatan, menghakimi amalan-amalan manusia. Okey. Langit terbelah dengan langit terbuka tu bukan benda yang sama ke? Benda yang sama. Langit terbelah, mula-mula dia terbelah, lepas tu dia pecah, lepas tu dia jatuh. Tu tiupan segala yang pertama. Puan Zakiah. Okey. Nanti dah siap langit, Allah buat balik langit baru. Allah buat langit baru kan tadi. Kita baca surah Ibrahim tadi, Allah buat langit baru kan. Langit baru tu dah siap, Allah buka balik langit tu. Oh, itu Membuka kali kedua tu bukan untuk menghancurkan dia lah. Langit yang kedua, maknanya langit baru lah ni, yang pintu yang buka ni langit baru lah. Ya, langit baru. Okey. Langit dah digantikan. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okey. Selain langit yang kita tengok kukuh hari ni, selain langit tengok kukuh, gunung. Gunung pun kita tengok kukuh. Tapi sekukuh-kukuh gunung ini, ketika mana berlaku tiupan sangkakala yang pertama, maka gunung ini akan berterbangan. Dia berterbangan jauh sampai nampak macam fata morgana. Kita kan duduk pada pasir, tengok pada pasir kat Malaysia pun sama juga. Kat jalan lurus, tengok orang jauh. Tengok tempat jauh, tengok orang daripada jarak yang jauh. Kita nampak macam ada air atas kepala orang tu. Sedangkan tak ada air pun. Maka itu adalah fata morgana kerana jarak terlalu jauh. Tapi kalau dekat tak nampak lah. Gunung pun sama. Gunung hari ni kita nampak besar, luas. Besar lah sainnya depan mata kita. Tapi ketika mana Allah Ta'ala pergerakkan dia, mula-mula gunung bergerak sikit-sikit. Dalam surah An-Naml ayat yang ke-88. Ayat tu kita dah bincang tentang gunung. Satu, sekarang ni dia bergerak macam continental drift, kita dah bincang kan. Surah An-Nur. 2 minggu lepas tak silap kita bincang continental drift. Tapi ni juga ayat yang sama juga, mana hari kiamat nanti mula-mula gunung tu dia bergerak sikit-sikit, nampak macam tak ada apa, tapi dia sebenarnya bergerak sedikit demi sedikit. Mana ayat dia? Surah An-Naml. Tolong baca Puan Salmah balik, Puan Salmah. Surat berapa Ustaz? 384 yang 88. 384. 88 Ustaz. Ya, 88 betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engkau akan melihat gunung ganang yang engkau menganggap tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya dia maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Okey. Terima kasih Puan Salmah. Ayat ni nak beritahu gunung nanti mula-mula dia bergerak. Sikit macam gerak awan. Kemudian Allah Ta'ala perjalankan. Okey, perjalankan. Tolong baca Puan Oli boleh? Puan Oli Azira tolong baca. Siap apa? Surah Kahfi, saya cari muka surat je. Surah Al-Kahfi. Muka surat 299. 299 ayat 47. 299 ayat 47. Dan ingatlah pada hari ketika kami menerbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Okey, baik. Terima kasih Puan Oli.
Orang Melayu punya terjemah menerbangkan. Tak salah, betul terjemah tu. Tapi kat sini terjemah lagi tepat ialah memperjalankan. Nusayyiru kat sini, kami memperjalankan gunung. Tadi gerak slow-slow, ni dia gerak laju sikit. Lalu gunung tadi diterbangkan. Bila mana diterbangkanlah, jauh pada kita nampak macam Fata Morgana. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Tolong baca boleh Tuan Haji Nasaruddin. Surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah. Saya cari muka surat sekejap. Surah Al-Haqqah ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Gunung tadi bila diterbangkan, dia akan crash. Dia akan berbelaga. Tolong baca Tuan Haji Nasaruddin, muka surat 567. Boleh tak? 567. Ayat 13, ayat 14. Ada Tuan Haji Nasaruddin? Okey, baik. Tuan Haji Salahuddin, tolong baca boleh Tuan Haji Salahuddin? Sorry, Ustaz. Oh, ada. Okey, baik. Tuan Haji Nasaruddin, tolong baca. 567. Muka surat 3, ayat 13-14. Ya, 13-14 betul. 13 dan 14. Maka apabila sangkakala ditiup dengan tiupan pertama, 14, diangkatnya bumi dan gunung ganang, lalu dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hentaman. Dihancurkan kedua-duanya dengan sekali hentaman. Ini pun sama juga. Ini dihancurkan ni bukannya Allah angkat terus hancur. Bumi tu, ini dikata ringkasan. Ayat ni nak beritahu ringkasan. Bumi akan hancur, gunung akan hancur. Cuma proses kehancuran gunung tu macam mana? Mula-mula Allah Ta'ala gerakkan, jalan laju sikit, Allah Ta'ala tinggikan. Lepas Allah Ta'ala tinggikan, kita akan nampak gunung-gunung tu macam Fata Morgana, jauh berterbangan. Lalu gunung-gunung tadi akan dihancurkan. Sebelum jadi debu, dia jadi macam bulu-bulu yang berhamburan. Bantal kabu kan, bantal kabu tu, kita koyak, kita baling bantal tu ke atas. Maka keluarlah ke kabu tu berhamburan. Tu masuk kat situ. Al-Qari'ah. Tolong baca Tuan Haji Salahuddin boleh? Tuan Haji Salahuddin. Boleh. Muka surat 600. Muka surat 600. Ayat 65. Ayat nombor 5. 600 ayat nombor 5. Ada? Quran lain tak ada. Apa ni dua kawasan ni Quran lain. Tak apa. Surah Al-Qari'ah. Juzuk Amal tu kan? Al-Qari'ah ayat 5 ya. Ya, ayat 5 betul. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Okey. Gunung-gunung tu bila makin jauh nampak macam Fata Morgana. Lalu Allah Ta'ala hancurkan dia nampak macam bulu-bulu yang dihamburkan. Last kali gunung tu akan jadi macam debu-debu yang bertaburan. Semua gunung, bukan satu gunung. Semua gunung akan jadi macam debu-debu yang bertaburan. Mana ayat dia dalam surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ada ayat dia. Okey, tolong baca dia. Puan Izawani boleh? Puan Izawani, surah Al-Waqi'ah. Saya cari muka surat dia. Surah Al-Waqi'ah. Muka surat 534. Muka surat 534 ayat 3, 4, 5. Ayat 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ia berlaku semasa bumi digegarkan dengan sekuat-kuat gegaran yang dahsyat dan gunung ganang dihancur leburkan dengan selebur-leburnya. Lalu menjadilah ia debu yang berterbangan. Masih Tuan. Ni gunung yang kita tengok kuat hari ni, kukuh hari ni, hebat hari ni. Kiamat nanti akan jadi macam Fata Morgana diterbangkan. Akan jadi macam bulu-bulu kambing yang diterbangkan. Last sekali jadi abu. Jadi debu yang berterbangan. Jadi kedahsyatan ni Allah Ta'ala cerita kat kita nak beritahu. Gunung yang kuat, gunung yang kukuh, mudah bagi Allah nak hancurkan. Kamu manusia apalah sangat? Kamu manusia besar mana sangat nak banding dengan gunung?
lagi mudah Allah Ta'ala hancurkan, lagi mudah Allah Ta'ala binasakan. Kamu kuat, kamu gagah, kamu sihat, kamu tak ada apa penyakit, kamu pun sama juga akan dihancurkan. Okey, baik. Ayat yang ke-21. Inna sesungguhnya Jahannam, neraka Jahannam, neraka Jahannam, kanat adalah ia, mirsadan, tempat untuk mengintai. Terjemah mirsadan, tempat untuk mengintai. Okey, mirsadan, tempat untuk mengintai. Itu terjemah dia. Okey, sambung terus ayat 22 lah. Li bagi at-taghina, orang-orang yang melampau, ma'aba, sebagai tempat tinggal. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Nazakiyah, terjemahkan Puan Nazakiyah. 2 ayat, ayat yang ke-21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya neraka Jahannam adalah ia tempat untuk mengintai bagi orang-orang yang melampau sebagai tempat tinggal. Okey, baik. Apa maksud neraka Jahannam tempat untuk mengintai? Tempat untuk mengintai, apa masalah intai? Jelas nak intai. Tempat untuk intai bukan sekadar intai. Dia intai orang yang dia rasa layak masuk dalam dia terkam. Orang yang neraka tengok orang tu layak masuk dalam neraka terkam. Orang putih terjemah, mirsadan tu apa dia? Place of ambush. Mirsadan tu place of ambush. Orang nak ambush ni, askar-askar ke bila nak buat ambush, okey, dia akan sentiasa duduk satu tempat berjaga-jaga, orang tak perasan. Pihak musuh tak perasan tu. Sedang-sedang pok kena serang, sedang-sedang pok kena tangkap, sedang-sedang pok kena tembak. Jadi neraka macam itulah, dia sentiasa menanti-nanti, sentiasa menunggu-nunggu untuk, sentiasa menanti-nanti, sentiasa menunggu-nunggu untuk terkam, untuk tangkap orang yang layak masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirsadan ni, tuan-tuan dan puan-puan, mirsadan ni, huruf asalnya ra, sad dan dal. Saya tulis kat skrin, huruf asalnya ra, sad dan dal. Mirsadan ni huruf asalnya ra, sad, dal. Rasada ni maksudnya apa dia? Sentiasa perhati, sentiasa tengok, sentiasa perhati, sentiasa tengok. Contoh, jika mana Allah suruh orang Islam serang orang kafir yang langgar janji, jika mana Allah suruh orang Islam menyerang orang kafir langgar janji, tengok surah At-Taubah. Tengok surah At-Taubah. Muka surat 187. Muka surat 187. Surah At-Taubah. Puan Aliza dah boleh baca ke Puan Aliza? Ataupun masih belum boleh lagi Puan Aliza? Puan Aliza tak okey lagi ke? Okey, baik, tak apa. Puan Salma, tolong baca Puan Salma, boleh? Puan Salma. Ayat berapa, Ustaz? Okey, muka surat 187 tu ayat nombor 5. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana sahaja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat intipan. Jika mereka bertaubat dan mendirikan solat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, terima kasih Puan Salma. Perkataan yang kita dengar Puan Salma tadi terjemah apa? Tempat intipan. Kan ada kan? Tempat intipan. Awasilah mereka, sit and spy on them in every ambush place. Apa dia terjemah? Tempat intipan tu marsadin. Kalau ayat dia marsadin. Ayat nombor 5 tu, baris ketiga ayat tu. Waq'udu lahum kulla marsad. Waq'udu lahum kulla marsad. Okey? Marsadin, rasada. Ada satu lagi perkataan, irsadan. Irsadan. Tolong terjemahkan dia, Puan Oli boleh? Puan Oli, tolong terjemahkan muka surat 204 ayat 107.
204 ayat 107. Ada perkataan kat situ irsadan. Apa dia terjemah? Use as outpost. Apa dia terjemah irsadan. Tolong baca, Puan Oli. Okey. Dan antara orang munafik itu ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana kepada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belahkan antara orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya menginginkan kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahawa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Okey. Kat situ ayat dia irsadan. Ayat dia irsadan. Okey, terima kasih Puan Oli. Irsadan. Irsadan tu dia terjemah apa tau? Tempat menunggu. Tempat menunggu. Jadi irsadan ni kalau tengok cerita perang zaman dulu, zaman sekarang pun sama juga, menara. Menara kat satu camp tu dia tinggi. Musuh datang pada jauh dia dah nampak. Geng dia sendiri daripada jauh dia dah nampak. Tu mirsadan, irsadan. Okey? Jadi neraka pun sama. Dia ada marsadin. Neraka ni dia bersifat macam marsadin. Dia tunggu, dia tengok orang tu memang layak masuk dalam dia, pop, dia terkam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah orang tu layak masuk neraka, tak layak masuk neraka, okey, neraka boleh tahu, neraka boleh cap. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan letak tanda pada orang-orang yang layak masuk neraka. Apa tanda orang layak masuk neraka? Tuan-tuan dan puan-puan, hitam mukanya. Orang yang layak masuk neraka ni hitam muka dia. Hitam bukan sebab kena panas, hitam, kebiruan, takut, pucat. Kita kata takut, pucat, sebab tu jadi kehitaman, kebiruan muka dia. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Izawani boleh? Puan Izawani, muka surat 63. Muka surat 63. Ayat yang ke, okey, ayat yang ke 106 dan 107. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari kiamat yang padanya ada muka orang yang menjadi putih berseri dan ada muka orang menjadi hitam legam. Adapun orang yang hitam legam mukanya, mereka akan ditemplak dengan pertanyaan, patutkah kamu menjadi kufur sesudah kamu beriman? Oleh itu, rasalah azab neraka disebabkan kekufuran kamu itu. Okey, terima kasih. 107? Cukup. 107 boleh tak? Boleh tak? Adapun orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam limpah rahmat Allah, syurga, mereka kekal di dalamnya. Okey. Hitam. Poin saya hitam tu lah. Putih tu biarlah putih tu. Nak ceritanya orang yang akan masuk neraka ni bangkit-bangkit muka hitam. Hitam bukan sebab kulit hitam. Hitam kat situ hitam kerana diselubungi kerisauan, ketakutan, penyesalan. 1001 perasaan ada dalam diri dia. Macam mana orang yang hari ni suami dia meninggal, isteri dia meninggal, anak dia meninggal, macam mana muka dia? Walaupun dia orang kulit cerah, walaupun dia orang kulit putih, tapi ketika mana hari kematian anak dia, kematian mak ayah dia, macam mana keadaan muka dia? Kita tengok muka yang putih pun nampak suram, nampak gelap. Kerana apa? Kesedihan. Ini contoh kat dunia. Kat akhirat nanti hitam muka dia. Bahkan sebelum hitam tu, saya lupa nak beritahu. Sebelum hitam tu biru dulu. Muka biru dulu, muka takut biru dulu. Tolong baca boleh Tuan Haji Nasaruddin, muka biru. Sebelum hitam tu biru dulu. Muka surat? 319. Muka surat 319 ayat 102. 102. 319. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 102. Pada hari kiamat, di saat sangkakala ditiup kali kedua, pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Biru. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Dalam Quran ada macam-macam warna. Hitam, putih, merah, hijau. Warna dalam Quran. Biru ada juga. Ini biru, ni tempat biru. Satu ni tempat warna biru dalam Quran. Zurqa. Okey, dalam Quran ada warna merah, warna hitam, warna putih. Kalau hari dalam Quran ada dua je, Jumaat dengan Sabtu. Kalau hari. Kalau warna
Tak silap saya ada 5 ataupun 6. Kuning ada dalam Quran. Putih, hitam, merah, kuning, biru, hijau ada dalam Quran. Okey? Okey, baik. Ni warna biru. Ni sebelum orang tu wajah hitam, wajah dia biru dulu. Kenapa biru ni? Takut, risau, sedih, macam-macam perasaan ada. Waktu muka jadi biru. Okey. Jadi neraka tengok, oh muka biru, muka hitam, muka tak ceria langsung, muka seolah-olah penuh diselubungi debu, maka neraka akan sambal orang-orang tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang muka tak biru ni pun, muka yang tak hitam pun, semua akan mendatangi neraka. Semua kita akan pergi ke neraka terlebih dahulu. Semua kita. Cuma, ada orang pergi ke neraka terlepas, terselamat daripada neraka. Ada orang pergi ke neraka tak terlepas, tak terselamat daripada neraka, dicangkuk oleh neraka, diterkam oleh neraka yang sentiasa mirsada tadi. Orang yang duduk tempat nak ambush, boleh duduk sambil lewa. Orang duduk tempat untuk ambush kan, orang yang askar duduk tempat untuk ambush. Boleh duduk sambil lewa, sambil tidur, sambil buat Allah tak. Dia sentiasa memerhatikan. Dia tak nak satu saat pun terlepas orang lalu, musuh lalu dia tak perasan. Okey, itu maksud mirsada tadi. Okey, ini ayat yang kita nak bincang malam ni. Muka surat 310. Muka surat 310. Tolong baca dia. Puan Salmah tolong baca muka surat 310 boleh? 310 ayat yang ke-71 dan 72. 71. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Okey. Terima kasih Puan Salma. Di ayat 71 tu, tidak ada seorang pun di kalangan kamu yang tidak akan mendatangi neraka. Maksudnya apa? Semua orang lah. Semua orang akan pergi ke neraka. Dia Nabi ke, dia ulama besar ke, Imam Syafi'i ke, Imam Ghazali ke, siapa lagi? Sahabat-sahabat ke, semua kena pergi neraka. Pergi bukan masuk. Mendatangi sahaja. Mendatangi sahaja. Imam Ahmad, kalau kita tengok tafsir Ibn Katsir tentang ayat ni. Imam Ahmad kata, Abu Sumayyah, dia ni tabi'in. Dia kata kami berbeza pendapat mengenai mendatangi neraka. Sebahagian mereka mengatakan orang mukmin tidak akan masuk. Sebahagian lagi berpendapat bahawa semua orang akan masuk. Masuk ni tak tepatlah, pergi ke neraka. Ada orang kena masuk, ada orang tak masuk. Itu sebenarnya. Kemudian Allah menyelamatkan orang bertakwa sebagaimana ayat tadi. Lalu Abu Sumayyah kata, aku jumpa Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni sahabat, Abu Sumayyah ni tabi'in, tak sempat jumpa Nabi. Jadi dia tanyalah sahabat, nak jumpa Nabi. Maka dia pun cakap pada Jabir bin Abdullah, dia kata kami berbeza pendapat tentang makna al-wurud kat sini, mendatangi neraka ni. Kena masuk ke tak kena masuk? Maka beliau menjawab, Jabir bin Abdullah menjawab, tak kena masuk. Tapi mereka semua akan mendatangi neraka. Okay, kalau rumah orang tu, kita dah masuk dia punya kawasan pagar. Kalau rumah orang tu, kita dah masuk dia punya kawasan pagar. Cuma tak masuk dalam rumah je lagi. Adapun dalam kawasan pagar, semua kena masuk. Yang selamat, keluar, terlepas daripada pagar tu. Diselamatkan, keluar daripada pagar tu. Yang tak selamat, kena masuk rumah. Seolah-olah macam tu. Abdullah bin Mubarak kata, Imam Ibn Katsir dia letakkan sebuah kisah. Dia kata, Abdullah bin Mubarak, seorang hebatlah dalam ilmu hadis. Dia kata, Hasan Basri ni seorang tabi'in, dia kata, ada seorang lelaki dia tanya pada adik-beradik dia yang suka duduk senyum lah, yang suka ketawa, suka senyum, suka ketawa. Dia kata, engkau baca Quran, ada tak jumpa ayat yang kau akan mendatangi neraka? Engkau baca Quran, kau jumpa tak ayat yang kau akan pergi mendatangi neraka? Dia kata, jumpa. Inilah ayat surah Maryam ni, ayat yang dibaca oleh Puan Salmah untuk kita tadi. Jumpa. So dia tanya lagi soalan. Apakah datang berita kepadamu bahawa yang engkau akan terselamat daripada neraka? Oh, tak ada. Ayat kita kena semua pergi neraka, ada. Ayat aku confirm selamat daripada neraka, tak ada. Tak ada lagi ayat ni. Maka dia pun kata, adik ni, abang ni dia tanya,
Bagaimana kamu masih lagi boleh ketawa? Sedangkan yang confirm kamu akan ke neraka. Yang tak confirm, kamu selamat ke tak selamat? Itu yang tak confirm. Tapi kamu boleh ketawa, boleh gelak, seolah-olah kamu confirm tu selamat pada neraka. Maka lepas pada tu, adik-adik dia, tak tahulah seorang ke ramai ke, dia guna lafaz adik kat situ. Adik dia tidak lagi ketawa, tidak lagi senyum. Sebab apa? Kita akan pergi neraka. Cuma tak pasti selamat ke tak selamat. Yang pasti akan ke neraka. Ikut ayat tadi akan ke neraka lah. Selamat tak selamat tak pasti lagi. Mengenai ayat ini, saya akan share satu hadis. Hadis ni daripada tafsir Ibnu Katsir. Semua tengok hadis ni kat skrin ada. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Imam Ahmad berkata, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, wa in minkum illa wariduha. Ayat itulah, ayat yang dibaca tadi oleh Puan Salma untuk kita tadi. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Rasulullah SAW bersabda, ni maksud mendatangi neraka tu. Yaridun nasu an-nara kulluhum thumma yasduruna anha bi'a'malihim. Seluruh manusia akan melewati neraka, kemudian mereka diselamatkan daripadanya dikarenakan amal perbuatan mereka. Kita semua akan lalu neraka. Akan lalu hampiran neraka. Mungkin masuk dalam kawasan pagar dia. Ada orang kena masuk dalam neraka macam mana dipaksa masuk rumah. Ada orang kerana amalnya, takwanya, dia diselamatkan daripada neraka tersebut. Jadi neraka ni, bila semua orang melewatinya, dia tahu siapa yang dipatut terkam, siapa yang dipatut cangkuk, siapa yang patut tangkap untuk masukkan dalam neraka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mendatangi neraka. Apa tujuannya? Ustaz, kita kan lalu titian sirat, jadi titian sirat tu dia bawahnya neraka kan Ustaz. Jadi yang mana yang bagus beriman, dia terus macam secepat kilat ke apa ke, lalu maknanya everybody has to pass the titian sirat tu lah, yang itu yang maksudnya ke Ustaz? Ya, boleh jadi macam tu juga. Boleh jadi macam tu juga maksudnya. Okey, boleh jadi maksudnya titian sirat. Titian sirat ni dia punya jauh perjalanan dia 1,500 tahun perjalanan. Titian sirat ni 500 tahun menaik, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Jalan tu maksudnya jalan kaki macam jalan kita kat dunia ni lah. Tapi kat akhirat nanti ada orang yang berjalan, ada orang yang merangkak, ada orang yang sepantas kilat, ada orang yang sepantas kilat. Depend pada amal masing-masing. Depend pada amalan masing-masing. Okey? Okey, baik. Sebab itulah tujuan neraka Allah Ta'ala ciptakan sebagai mirsada. Sentiasa perhati siapa dia nak terkam. Sentiasa perhati bila dia nak terkam. Okey? Okey. Kita hanya boleh cerita sekadar apa yang kita faham. Hakikat sebenarnya Allah Maha mengetahui. Yang penting apa? Yang penting kita usaha sungguh-sungguh agar diri kita terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam ini Allah Ta'ala cakap neraka tu untuk siapa? Litaghin, orang-orang yang melampau. Taghin ni adalah orang-orang yang melampau. Daripada perkataan taghin, tuan-tuan dan puan-puan, keluarlah perkataan taghut. Daripada perkataan taghin, keluarlah perkataan taghut. Pelampau yang paling tinggi adalah orang yang mengaku dia Tuhan. Itulah pelampau yang paling tinggi sekali. Pelampau yang paling tinggi. Ayat kita sekarang, ayat kita muka surat 582, ayat 22 kan? 582 ayat 22, ayatnya berbunyi litaghina ma'aba. Neraka Jahannam tu Allah Ta'ala ciptakan sebagai tempat untuk sedia untuk ambush. Neraka Jahannam untuk siapa? Taghin. Eja taghin tu alif ghain ya nun, taghin. Daripada taghin ni keluar perkataan taghut. Okey, taghut. Syaitan panggil taghut, Qarun panggil taghut. Taghin, taghut, keluar perkataan tagha. Tagha ni yang paling teruk Firaun lah. Kenapa? Bukan sekadar sombong dengan Allah, bahkan mengaku dia Tuhan juga. Ni tagha. Ini tagha paling teruk sekali. Tolong tengok muka surat 584.
584. Okey. Muka surat 584. Tuan, tolong baca boleh Tuan? Ya, minta maaf Imam, lambat sikit saya datang pasal ada hal di luar. Isteri kita lupa. Ayat berapa Imam? Okey, 584 ayat 17. 17. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu perintahkanlah kepadanya, pergilah kepada Fir'aun. Sesungguhnya ia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Okey, sekejap Tuan. Ya. Banyak lelaki Fir'aun kat sini. Tapi poin terakhir dia ayat 24. Boleh tak Tuan? Page yang sama ayat 24. 24. Dengan berkata, akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Inilah tahap melampau Fir'aun paling teruk sekali. Fir'aun Allah panggil Tagha. Melampau. Daripada Tagha itulah perkataan Tarin kita tadi. Tarin, orang-orang melampau. Kenapa? Dia punya melampau bukan sekadar tak nak beriman. Bukan sekadar hasut orang yang tak nak beriman. Bahkan dia punya melampau, dia mengaku dia Tuhan. Paling tinggi, tak ada Allah. Dia paling tinggi sekali. Ni Fir'aun. Waktu panggil pelampau, Tagha. Jadi oleh confirm lah. Dia termasuk di kalangan orang yang kena masuk neraka. Page yang sama juga, kalau kita kata, mujurlah Fir'aun Tagha, aku tak Tagha. Sebab aku bukan Fir'aun, aku tak ngaku Tuhan. Tak. Tengok muka surat 584 ni juga, page yang sama, page yang sama. Puan ni ada? Dia tengah sembahyang. Okey, baik, tak apa. Tolong baca dia, Puan Izawani, tolong baca Puan Izawani, page yang sama. Ayat 37 dengan 38. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang yang melampaui batas dan dia lebih mengutamakan kehidupan dunia semata-mata. Tuan-tuan dan puan-puan, orang yang sanggup tinggal semayang, sanggup buat dosa maksiat, sanggup buat benda haram, sanggup tinggalkan kewajipan sebab cinta dunia, maka dia pun termasuk di kalangan orang-orang yang Tagha, orang-orang yang melampaui batas. Siapa yang mengutamakan dunia? Ayat atas tadi pasal Fir'aun. Fir'aun tak cerita lah pasal Tagha dia. Memang kalau bahasa kasar sikit, ketua segala Tagha dia lah. Ketua segala Tagha tu Fir'aun lah. Dia mengaku Tuhan. Habis tu kita yang tak Fir'aun, kita yang tak kafir ni, tak terlibat dalam kumpulan Tagha. Boleh terlibat juga dalam kumpulan Tagha. Kalau kita apa dia? Mengutamakan kehidupan dunia sampai tak ada masa nak semayang, sampai tak ada masa nak ibadat pada Allah Ta'ala, sampai tak ada masa nak melakukan kewajipan. Kita pun Tagha juga. Boleh masuk neraka juga? Ya, boleh masuk neraka juga. So daripada perkataan Tarin, Tagha ni, keluarlah perkataan Taghut. Taghut ni, siapa saja bawa manusia kepada selain Allah, dia layak dipanggil Taghut. Syaitan, Qarun, Namrud, Fir'aun, dipanggil Taghut. Tengok surah apa? Surah Al-Baqarah, ayat lepas ayat kursi tu. Tolong baca dia, Puan Zakiah, tolong baca, Puan Zakiah. Puan Aliza, ya, Puan Aliza. Boleh tolong baca? Nampak dah angkat tangan? Ke tertekan angkat tangan Puan Aliza? Puan Aliza ada? Boleh. Okey. Surah Al-Baqarah, muka surat 42. 42 ayat 256 bawah sekali. Sebelum tu 255 ayat kursi kan? 256 bawah dia. Panggil dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbezaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Terima kasih Puan. So dengar perkataan terjemah tadi, Taghut. Siapa yang kufur dengan Taghut? Kufur dengan Taghut ni, kufur dengan syaitan. Tak dengar cakap syaitan, tak dengar cakap orang-orang kafir, tak dengar cakap orang-orang yang memusuhi agama Allah, dan beriman dengan Allah, maka dia telah orang-orang yang benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah sediakan neraka bagi orang-orang yang melampau. Bagi orang-orang yang melampau. Siapa melampau? Paling tinggi mengaku Tuhan.
Paling rendah, dia tak ngaku Tuhan, dia Islam, tapi dia sanggup tinggal agama semata-mata mengutamakan kehidupan dunia. Dunia bukannya maksud kena tinggal, kena buang. Tak. Dunia ni Allah buat kita suka, Allah buat kita minat. Allah yang buat kita ni suka dunia, minat dunia, cinta dunia. Allah buat. Tapi dalam masa yang sama, Allah tak nak kita jadikan alasan cinta dunia tu sebab kita jauhkan diri pada Allah Ta'ala. Allah puji orang yang meniaga, jual beli. Dia meniaga, dia jual beli. Tapi perniagaan dia dan jual beli dia tidak menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat mana tu? Surah An-Nur. Yes, surah An-Nur. Tolong baca dia surah An-Nur. Puan Zakiyah tolong baca. Puan Zakiyah surah An-Nur. Boleh? Boleh, Ustaz. Saya cari muka surat sekejap. Okey. Muka surat 354 ayat 36, 37, 38. 354. Ya. Tiga enam, 37, 38. Surah An-Nur. 36, 37, 38. Ke surat sebelah lah ya. Ya. 35. Bawah sekali, lepas tu sebelah. 36 ya Ustaz. Mula 36. Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cahaya itu ada di rumah-rumah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih ke atas namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli daripada mengingatkan Allah, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan mereka goncang, iaitu hari kiamat. Terus. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka perbuat dan agar dia menambah kurniaannya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki tanpa batas. Okey, terima kasih Puan Zakiyah. Tengok. Ustaz. Allah puji lelaki-lelaki yang sibuk membesarkan nama Allah, bertasbih memuji Allah pagi petang di rumah Allah. Lelaki mana yang Allah puji ni? Lelaki-lelaki yang mana perniagaan dan jual beli tidak melalaikan mereka daripada ingat Allah. Maksudnya dia kerja ke tak kerja lelaki ni? Lelaki ni kerja ke tak kerja? Tak kerja tengok masjid je. Salah. Lelaki ni meniaga, jual beli, trader. Apa lagi? Tak kerti lah nak sebut perkataan bisnes ni, macam-macam perkataan ada ini. Sibuk buat marketing, sibuk buat sale, sibuk. Macam orang lain juga cari rezeki untuk anak isteri. Tapi perniagaan mereka, kesibukan mereka tidak melalaikan mereka daripada ingat Allah, jaga semayang, bayar zakat. Inilah orang puji. Bila sebut lelaki, perempuan pun termasuklah. Perempuan pun termasuk. Jadi orang yang mengutamakan dunia sampai tak ada masa untuk ibadat, tak ada masa untuk Allah, maka mereka pun termasuk di kalangan orang-orang yang tagha. Mereka pun termasuk di kalangan orang-orang yang tagha. Jadi api neraka Allah Ta'ala sediakan bagi orang yang tagha. Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Kita sekarang muka surat 582 surah An-Naba. 582 surah An-Naba. Ayat 23. Ayat 23 Allah berfirman, labisina, mereka kekal. Labisina, mereka kekal. Fiha, di dalamnya, dalam neraka. Fiha, di dalamnya, dalam neraka. Okey. Ahqaba, berkurun-kurun lamanya. Ahqaba, berkurun lamanya boleh. Berabad lamanya boleh. Ahqaba. Ahqaba ni adalah plural kepada perkataan hukbun. Ha, qaf, ba, hukbun. Okey. Saya tulis kat skrin. Perkataan ahqaba kita ni, ahqaba adalah plural kepada perkataan hukbun. Ha, qaf dan ba, hukbun. Okey. Hukbun ni dari sudut bahasa Arab memberi makna 80 tahun. Hukbun, satu hukbun memberi makna 80 tahun. Hukbun 80 tahun. Ada satu hadis, saya lupa nak syarih hadis tu tadi. Tapi bunyi ni macam ni.
Barang siapa yang tinggal solat dengan sengaja lalu dia qada balik. Dia tinggal solat tapi dia qada balik. Maksudnya dosa dia tinggal solat tu Allah Ta'ala tak ampunkan. Maka dia akan masuk dalam neraka selama satu hukuk. Nabi kata, dia akan duduk dalam neraka selama satu hukuk 80 tahun. Orang yang Islam lah. Orang Islam, dia tinggal solat dengan sengaja, betul dia qada balik. Walaupun dia qada balik, Allah tak ampunkan dosa dia tinggal solat dengan sengaja tu. Okey, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila tinggal solat, sebelum qada solat, taubat sungguh-sungguh dulu. Sebelum tinggal solat, taubat sungguh-sungguh dulu, baru qada solat. Okey? Jadi dia ni akan duduk dalam neraka selama satu hukuk. Satu hukuk bersamaan dengan 80 tahun. Satu hukuk bersamaan dengan 80 tahun. Jadi kalau Aqabah ni, 80 tahun tu berulang-ulang. Aqabah tu 80 tahun tu 80 tahun ulang balik. 80 tahun ulang balik. 80 tahun ulang balik. Tolong terjemahkan dia, Puan Nik boleh? Puan Nik tolong terjemahkan ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka tinggal di dalamnya berkurun-kurun lamanya. Okey. Mereka tinggal dalam neraka berkurun-kurun lamanya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah guna perkataan tinggal kat sini, labisina. Kalau kita nak tanya orang, where do you live hari ni? Kita tak tanya aina labistum. Kita akan tanya dalam bahasa Arab, mana kamu tinggal? Aina taskun. Aina taskun. Awak tinggal kat mana sekarang? Aina taskun. Okey? Tapi kalau kita tanya orang tu, aina talbas. Ta, lam, ba, sa. Maksudnya apa? Awak tinggal kat mana dalam tempoh yang lama? Itu maksud aina talbas. Okey? Awak tinggal kat mana dalam tempoh masa yang lama? Talbas. Awak tinggal kat mana tempoh masa yang lama? Seolah-olah kita tanya, awak dulu lahir kat mana? Tinggal kat mana? Sekolah kat mana? Tu talbas. Adapun taskun ni mungkin baru sebulan 2 pindah, seminggu 2 pindah. Ataupun orang tu datang daripada kampung, orang tu datang daripada mana-mana negeri, daripada Kuantan ke, datang sewa hotel 4-5 hari kat Shah Alam, tu kita boleh tanya, aina taskun. Sekarang stay kat mana? Tinggal kat mana? Taskun. Tapi kalau awak tinggal dalam tempoh masa yang lama, dipanggil talbas. Sebab tu ke akhirat nanti, kita semua menuju akhirat, maka orang akan tanya, bukan orang tanya, malaikat tanya kita. Dulu kat dunia tinggal berapa lama? Jadi oleh kerana dunia tempat kita tinggal lama, maka soalannya adalah labistum, la, ba, sa. Lam, ba dan juga sa. Tolong baca dia, Tuan Haji Salahuddin. Boleh Tuan Haji Salahuddin? Ada Tuan Haji Salahuddin? Ada. Kat mana tu? Okey. Sekejap. Surah apa tu? Surah Al-Mu'minun. Muka surat, semua kalau boleh buka 349. 349. Ayat 112, 113, 114. Setiap ayat tu ada labasa. Muka surat 349, ayat 112, 113 dan 114. Kam labistum? Labisna yauman aw ba'da yaum. Qala in labistum. 349 Ustaz nak jap. Surah Al-Mu'minun 349, Surah Al-Mu'minun, page terakhir Surah Al-Mu'minun. 12, 13, 14 Ayat 112, 113 dan 114. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyalah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Okey, baik. Terima kasih Tuan Josolam. Tempat tinggal kita yang kita Allah panjangkan umur kita sampai ke hari ni, 60 tahun ke 70 tahun ke 80 tahun ke umur kita. Dunia ni dipanggil labisa. Tempat kita tinggal seumur hidup kita. Labisina, lam, ba dan sa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ke akhirat nanti, orang yang Allah Ta'ala takdirkan masuk neraka, orang yang Allah Ta'ala takdirkan masuk neraka, mereka akan tinggal dalam neraka selama berhukuk-hukuk. Berkurun-kurun lama, dalam tempoh masa yang sangat lama. Ada penghujung tak? Tidak ada penghujung. Kecuali orang Islam. Orang Islam akan keluar juga daripada neraka. Kerana hadis Nabi SAW,
Daripada Anas bin Malik, Imam Muslim. Nabi bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi misqalu zarratin min imanin. Akan keluar daripada neraka orang yang pernah ucap kalimah la ilaha illallah, dalam diri dia ada iman sebesar zarrah. Ini Islam dia. Nama dia Islam. Dia masuk Islam. Mengucap dua kalimah syahadah, dia mengaku Allah tu Tuhan dia, Nabi Muhammad Nabi terakhir. Dia beriman dengan semua rukun Islam. Dia beriman dengan semua rukun iman. So dia Islam. Semayang tak buat langsung. Seumur hidup dia mungkin sekali pernah semayang. Itu pun semayang solat hari raya Aidilfitri. Kebetulan balik rumah mak mentua ajak pergi semayang lah Aidilfitri. Datang lambat. Pergi semayang Aidilfitri tu pun datang lambat. Imam dia duduk tayat akhir. Dia pun datang duduk tayat akhir. Imam beri salam. Contohlah. Tak bangun. Teruk sangatlah hidup dia ni contoh. Dia ni pun boleh masuk syurga. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak jadi yang macam ni. Sebab apa? Kena masuk neraka dulu. Tak nak. Kita nak jadi orang yang lepas mati, tak nak kena masuk neraka dahulu, terus masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Ayat seterusnya. Ayat yang ke-24. Okey. La tidak. Yazukuna, mereka merasai. Fiha, di dalamnya, dalam neraka. Bardan, sejuk. Bardan, rasa sejuk. Nyaman semua boleh, tak kisah. Bardan, rasa sejuk. Dan la tidak juga syaraban, minuman. Kalau kita tengok dalam ayat ni, syaraban tu tidak ada alif lam. Maksudnya any minuman, tak ada. Illa melainkan hamiman, air panas. Hamiman, air panas. Kalau ada kawan-kawan nama Hamim, jangan panggil dia air panas. Ada orang Arab, orang Mesir ada nama Hamim. Laki ada, perempuan ada. Orang Mesir ada nama Hamim. Laki ada, perempuan ada. Jadi jangan cakap kat dia, awak nama air panas. Kesian nama awak, sama macam air neraka. Tuan-tuan dan perempuan, jangan cakap macam tu pada dia. Kerana Hamim juga dalam bahasa Arab memberi makna kawan baik. Okey. Kita baru tahu satu word Hamim hari ni, terus panggil orang air panas je. Tak. Hamim juga memberi makna kawan baik. Jangan panggil encik air panas, ini encik air panas, kesian dia. Tengok surah apa ya, Hamim tu. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Yes, surah Al-Haqqah ataupun Al-Waqi'ah. Sekejap saya cari. Yes, muka surat 568. Bila tak muka surat 568? Tuan Haji Nasaruddin telah baca, Tuan Haji Nasaruddin? Boleh Ustaz, muka surat ayat 568. Ayat atas sekali. Ayat 35. Ayatnya Hamim. Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Atas sekali ayat 35. Ya, betul. Maka pada hari ini tiada seorang kawan pun baginya yang dapat menolong. Okey, terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. So Hamim samalah kan? Falaisa lahul yawma hahuna hamim. Hari kiamat nanti, orang yang bersalah, yang menentang agama, yang kufur dengan Allah, pada hari ini tidak ada seorang pun kawan yang dapat tolong. Jadi kawan dapat tolong namanya Hamim. Juga, dia sebiji macam yang panas tadi. Waktu saya kata orang Arab nama Hamim, laki ada, perempuan ada. Laki ada, perempuan pun ada nama Hamim. Okey, baik. Sambung semula ayat ni. Illa melainkan hamiman, air panas. Hamiman, air panas. Dan. Okey, dan. Okey, terjemah dan. Ghassaqa nanah. Air panas boleh minum, nanah boleh minum. Na'udzubillah min zalik. Tolong terjemahkan dia, Puan Noli. Mereka terjemahkan ayat 24 dan 25. Mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya
dan tidak pula sebarang minuman, kecuali air panas yang menggelegak dan air nanah yang mengalir. Terima kasih Pak Noli. Orang yang masuk neraka, na'udzubillah min zalik, mereka tidak akan merasai kesejukan satu saat pun. Mereka tidak akan merasai kesejukan, suasana nyaman, udara nyaman satu saat pun. Allah tak bagi mereka rasa sejuk, rasa nyaman, rasa selesa satu saat pun. Tak rasa langsung. Berbeza dengan orang-orang ahli syurga. Ahli syurga nanti mereka takkan rasa panas dan mereka tidak akan merasai sejuk yang bersangatan, sejuk melampau. Tak. Tengok ayat ahli syurga, Ustaz, dalam saya punya ni, dia guna perkataan air danur yang mengalir. Kecuali air panas yang bergelegak dan air danur yang mengalir. Danur tu nanah ke? Air danur ni air nanah campur darah. Air nanah campur darah. Air nanah campur darah. Kita masuk wasaqa kat situ. Okey? Orang betul terjemah dirty wound discharges. Tu wasaqa. Okey. Okey, baik. Orang ini ahli neraka. Ahli neraka mereka tidak akan merasai sejuk sedikit pun, air sedikit pun. Air ada, air, tapi air panas dengan air nanah tadi lah. Tolong terjemahkan dia. Tuan tolong terjemah boleh tuan, muka surat 579, surah Al-Insan. Imam kita mungkin baca surah ni pagi tadi. Imam masjid kita, solat subuh tadi, dia mungkin baca surah ni lah. Page 579 ayat yang ke-12 dan ayat 13. 12 dan 13. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, mereka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Mereka berehat di dalam syurga dengan berteleku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Mereka tidak nampak di situ adanya matahari, usahkan hawa panasnya, dan tidak juga merasai suasana yang bersangatan sejuknya. Okey. Terima kasih tuan. Mereka tak nampak padanya matahari. Maksudnya tak rasa panas langsung. Tak rasa terik panas tu. Dan mereka juga tidak merasai sejuk yang melampau. Sejuk melampau macam musim sejuk sampai kena pakai 2-3 lapis baju, tak ada. Ni orang dalam syurga. Itu ustaz tak nampak matahari, malam lah syurga tu. Okey? Tak, tuan-tuan dan puan-puan ingat suasana dalam syurga siang ke malam, masa dah tanya lah sebelum ni. Tak pasti tanya kelas-kelas lain. Suasana dalam syurga siang ke malam? Siang Ustaz. Siang. Puan Zakiah, sebab saya rasa dah tahu jawapan hari Isnin Puan Zakiah. Tak cik. Suasana dalam syurga adalah suasana siang. Tu tak ada matahari. Betul, Allah Ta'ala nak buat siang mesti kena ada matahari baru boleh buat siang. Kalau tak ada buat siang, kalau tak ada matahari, Allah tak boleh buat siang. Mana ada? Mana dalil dia? Dalil dia sambung ayat tuan baca tadi. Tolong baca puan ni boleh? 579. Tadi tuan baca ayat 12, 13 kan? Ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Naungan pohon-pohon di dalam syurga itu dekat dengan mereka dan dimudahkan untuk memetik buahnya. Okey. Naungan. Naungan ni biasa ada siang ke malam? Naungan. Orang putih panggil apa? Shadow. Shade. Ada siang ke malam? Siang. Sebab tu guna perkataan naungan. Walaupun tak ada matahari, tapi siang ada. Puan ni satu ayat lagi. 535 puan ni. Muka surat 535. Ayat 27, 28, 29, 30. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas. Naungan yang terbentang luas. Kat Malaysia. Kat dunia ni, naungan tu, dia kejap ada, kejap tak ada.
Betul kan? Pagi tak ada, lepas tu ada kejap tengah hari hilang. Ada balik petang tak ada naungan tu. Tapi naungan dalam syurga sentiasa ada dan sentiasa terbentang luas. Jadi suasana dalam syurga adalah suasana siang yang menyeronokkan, siang yang menggembirakan. Itu tak boleh tidur, Ustaz. Ada juga orang nak tidur dalam syurga. Ada juga kan orang nak tidur dalam syurga. Okay? Ada kan orang masuk syurga nak tidur? Boleh tak bagi saya masa tidur 2 jam? Penat makan banyak sangat? Tak ada. Dalam syurga nanti orang akan sibuk. Sibuk yang menyeronokkan. Dalam surah Yasin, Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk-penduduk syurga pada hari ini dalam kesibukan yang menyeronokkan. Sibuk buat seronok, sibuk buat gembira. Takkan nak tidur. Ada masa nak tidur? Nak tidur sekejap boleh? Nap power. Power nap. Tak ada. Semua orang sibuk nak bergembira. Jadi suasana dalam syurga adalah suasana siang. Okey, adapun orang dalam neraka, na'udzubillah min zalik, mereka tidak akan merasai kesejukan sedikit pun. Mereka dahaga, mereka nak air. Allah bagi mereka makan, Allah bagi mereka minum, Allah bagi mereka air. Tapi bagi tuan-tuan dan puan-puan bukan untuk menunaikan kehendak mereka, tapi bagi untuk lebih menyeksa lagi. Na'udzubillah min zalik. Tengok surah apa ya? Okay. Ini minuman mereka. Makanan apa? Makanan mereka. Makanan untuk mereka buah zakum. Makanan untuk mereka buah zakum. Surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ada ayat ni. Surah Ad-Dukhan. Tolong baca Puan Izawani, Surah Ad-Dukhan. Okay, kita cerita pasal ahli neraka. Benda ni cerita betul. Kita kena usaha sungguh-sungguh agar kita tak terlibat dalam benda-benda neraka. Kita tak nak jadi orang yang kena masuk neraka dulu, lepas tu last sekali dicuci, dibersihkan, masuk syurga Allah. Tak nak. Kita nak jadi orang yang terus masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, tolong baca surah Ad-Dukhan, Puan Izawani, muka surat 498. 498. Ayat 43 sampai 48. 43 sampai 48. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya pokok zakum itu buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka. Makanan ini pula panas bagaikan kotoran minyak hitam yang mendidih dalam perut. Bagaikan mendidihnya air yang amat panas. Lalu diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka, peganglah orang yang berdosa itu dan seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab daripada air panas yang menggelegak. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Na'udzubillah min zalik. Apa nak makanan? Allah bagi. Allah bagi makanan. Tapi makanan yang Allah bagi itu bukan untuk mengenyangkan, bahkan untuk menyeksa mereka lagi. Mereka minta keluar daripada neraka. Allah bagi keluar sekejap pada neraka. Keluar bukan untuk relax, tapi keluar untuk dapat makanan ni. Keluar untuk minum minuman yang menyeksakan tadi. Kat mana dalil dia? Kat mana dalil kena keluar sekejap tadi? Dalil kena keluar sekejap sebab apa? Okey, saya lupa nak terangkan. Ada satu ayat dalam surah Al-An'am. Allah kata, orang dalam neraka kekal kecuali Allah sampai tempoh Allah nak dia keluar. Mana ayat tu Jadi apa makna Allah nak dia keluar kat sini? Allah nak dia keluar kat sini, keluar untuk menerima balasan, lepas tu pak masuk balik. Surah Al-An'am tak silap saya cari sekejap. Tolong baca boleh, Puan Aliza. Surah Al-An'am, muka surat. Sekejap Surah Al-An'am. Ayat ni nak beritahu orang dalam neraka. Okey, muka surat 144. Muka surat 144 ayat 128. Boleh tolong baca Puan Aliza? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Dan kawan-kawan mereka daripada golongan manusia berkata, ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan dan sekarang telah datang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Okey. Terima kasih Puan Aliza. Ni.
Poin ayat terakhir tu. Nerakalah tempat kamu selama-lamanya kecuali kalau Tuhanmu nak yang lain. Apa makna Tuhanmu nak yang lain? Dia kena keluar, dia boleh keluar pada neraka masuk syurga? Tak, orang kafir, jin yang kafir, orang yang kafir memang dalam neraka selama-lamanya. Tapi itu apa makna kecuali Tuhanmu nak yang lain? Allah nak dia keluar sekejap daripada neraka. Untuk apa? Untuk rasa makanan yang menyeksakan tadi. Untuk rasa minuman yang menyeksakan tadi. Na'udzubillah min zalik. Dalil dia tengok surah Saffat. Surah Saffat. Kalau baca dia, surah Saffat. Tuan Haji Nasaruddin telah baca boleh? Tuan Haji Nasaruddin. Surah Saffat. Selepas surah Yasin. Saya cari sekejap muka surat. Okey, muka surat 448. 48 ayat. Ayat yang ke-62 sampai 68. 62 sampai 68. 48. Jadi kat sini dia keluar. Dia orang ni keluar sekejap daripada neraka. Kena masuk balik. Cerita pasal pokok zakum tu macam mana rupa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah makanan syurga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami jadikan pohon zakum sebagai azab bagi orang zalim. Ia adalah pohon yang keluar daripada dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebahagian daripadanya buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perut mereka dengan buah zakum. Setelah makan buah zakum itu, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian, pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Na'udzubillah min zalik. Orang tengah lapar sangat, dahaga sangat, teruk sangat. Dia tengok buah zakum tu, kalau kita dalam keadaan kat dunia ni, kita sanggup mati pada makan. Mereka tak makan pun menyeksa, tak makan pun tetap terseksa, makan pun tetap terseksa. Sama je baik makan. Dengan harapan konon-konon boleh hilang lapar, boleh hilang penderitaan. Makanlah juga. Tengok-tengok makan-makan lagi juga. Makan ke tak makan kena juga. Sakit juga, terseksa juga. Makan je lah. Lepas makan-makan, ayat yang terakhir tadi yang dibaca oleh sahabat kita Tuan Haji Nasaruddin. Lepas makan-makan, tempat kembali mereka masuk neraka jahim balik. Jadi minta nak keluar, Allah bagi keluar sekejap. Keluar sekejap bukan untuk rehat ke, bukan untuk ambil nafas ke, tak. Keluar untuk rasa azab, keluar sekejap. Kena makan air buah zakum, makan, minum air panas, masuk balik dalam neraka. Ada lagi satu air yang mereka kena minum. Kau ni kenapa? Air tu. Ada lagi satu air yang mereka kena minum. Nama air itu adalah air sodik. Nama air itu ialah air sodik. Kalau baca Tuan Haji Salahuddin boleh? Tuan Haji Salahuddin, surah Ibrahim. Surah Ibrahim. Air sodik ni, orang Indonesia terjemah air mala. Muka surat 257. Boleh tak? Muka surat 257. Surat 257 lah. Ayat 15, ayat 16, ayat 17. 16, 17. Surah Ibrahim. 253 15, 16, 17 ya. Ya. Dan mereka memohon diberi kemenangan dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada neraka jahanam dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Diteguk-teguknya air nanah itu dan dia hampir tidak bisa menelannya dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati dan di hadapannya masih ada lagi azab yang berat. Okey, terima kasih Tuan Haji Salahuddin. Air kita air nanah. Sama tadi air nanah juga. Tapi wordnya berbeza, betul kan? Dua-dua terjemah air nanah. Tadi air nanah ghassaqa. Sekarang air nanah ma'in sodik. Tadi air nanah putih terjemah apa tahu? Dirty apa tak tahu. Sekarang liquid pus. Orang putih terjemah liquid pus. Liquid pus tu apa tu? Liquid pus. Bahasa Inggeris. Liquid pus. Nanah yang bercair lah.
cair, nanah. Nanah yang cair lah. Okey. Beza dengan tadi apa dia tu? Beza dengan orang putih tadi? Wasaqa tadi. Tadi wasaqa, orang putih terjemah. Dirty wound discharges. Sama lah. Orang sama. Sama kan tu? Satu tu cair, satu tu tak cair lah. Oh, satu yang pekat lah, pure. Satu lagi dah cair. Okey, baik. Dalam Tafsir Al-Azhar, Dr. Hamka kata, air sodid ni, air yang ayat 16 surah Ibrahim ni, lagi teruk berbanding dengan air nanah tadi. Kenapa? Dalam bahasa Indonesia, saya rasa bahasa Melayu lama guna perkataan ni juga. Air ni dipanggil air mala. Tuan-tuan pernah dengar air mala? Bahasa Melayu lama, perkataan mala ni digunakan untuk buah. Buah kan? Buah kita biar buruk lama, buah tu keluar air. Buah tu akan keluar air. Buah kita biar, beli buah apa-apa, kita biar dia buruk atas meja. Pisang ke, apple ke, kita beli, kita biar dia buruk atas meja. Buah tu akan keluar air. Di air itu namanya air mala, bahasa Melayu lama. Tuan-tuan tak pernah dengar air mala Air bisa kot Ustaz. Air bisa. Okey, tengok kat skrin. Tengok kat skrin kat skrin ni karangan Dr. Hamka. Dia kata air mala tu untuk buah dan juga untuk mayat. Mayat ni kita biar tak tanam. Mayat lepas mati kita biar tak tanam. Badan dia akan keluar air. Air yang bau busuk, na'udzubillah min zalik, teruk sangatlah busuk dia tu. Jadi air yang keluar pada mayat yang dibiarkan berhari-hari, nama air itu adalah air mala. Bahasa Indonesia dipanggil air mala. Tengok ni, bawah sekali. Kalimah sodid di hujung ayat 16 yang dalam tafsir-tafsir dikatakan air kotor campuran darah dengan nanah yang mengalir daripada badan manusia. Penafsir memberi erti air mala. Mala itu ialah air bercampur darah dengan nanah yang mengalir dari badan mayat yang sudah beberapa hari belum juga dikuburkan. Okey? Sudah beberapa hari mayat tu mati, dibiarkan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, ada jenazah-jenazah yang mati kat luar negara, nak balik juga ke Malaysia, nak ke bumi juga kat Malaysia. Jadi jenazah tu ambil masa 5-6 hari sampai Malaysia. Sampai-sampai kita yang duduk solat jenazah sama-sama, walaupun dah dibalut, dikapan, dalam kotak jenazah, dalam kotak keranda, bau dia cukup kuat. Kat luar boleh bau lagi. Tak pada pengalaman tahulah, jenazah tu dah seminggu ke 4-5 hari di luar negara. Okey, balik sini dah bungkus dah kapan yang elok dah. Dah dalam keranda, nak solat tu pun keranda dia tak buka. Tapi dia punya bau dia boleh keluar lagi. Sampai lagi kat kita ni. Tu dia panggil air mala, bahasa Indonesia. Ma'in sadiq. Okey? Ini semua air-air yang Allah Ta'ala sediakan. Orang neraka minum. Kalau kita dengar sekarang dengar kat dunia ni lah. Mati lagi sanggup daripada minum air-air ni. Air nanah ke, air darah, air daripada badan mayat. Kalau kita kat dunia, mati lagi sanggup. Biar matilah pada minum. Sanggup mati pada minum. Tapi orang dalam neraka, dia akan minum juga. Kenapa dia minum? Sebab dia dahaga sangat. Tak minum pun terseksa, minum pun terseksa, minum je lah. Sebab kematian daripada depan, daripada belakang. Tetapi mereka terpaksa minumnya juga kerana dahaga. Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Ayat yang ke-26. Jazaan sebagai balasan. Wifaqa yang setimpal. Sambung ayat seterusnya. Innahum sesungguhnya mereka kanu mereka itu la tidak yarjuna mengharapkan. Okey, hisaban. Apa tema hisaban? Hari hisab, hari perhitungan. Satu ayat lagi. Dan kazzabu mereka mendustakan bi dengan ayatina ayat-ayat kami kizzaban sebenar-benar pendustaan. Kizzaban
sebenar-benar pendustaan. Tolong baca dia, Puan Noli Azira terjemahkan. 3 ayat. Tak dengar lah Puan Noli, kena unmute. Ada unmute dah tapi kita tak dengar suara. Ayat 26. Ya. Sebagai balasan yang sesuai dengan amal mereka yang buruk, kerana sesungguhnya mereka dahulu tidak menaruh ingatan terhadap hari hitungan amal. Dan mereka telah mendustakan dengan sesungguh-sungguhnya akan ayat-ayat keterangan kami. Okey, baik. Terima kasih Puan Noli. Tuan-tuan dan puan-puan, orang kafir zaman kita ni lah, orang kafir zaman kita. Tak istilah zaman dulu. Zaman dulu mereka panjang umur 1000 tahun, 2000 tahun, 1500 tahun umur zaman dulu. Zaman kita sekarang ni umur 60-70, paling tinggi pun 90-100 paling tinggi. Umur 90-100 katakanlah. Tapi kena azab dalam neraka bertahun-tahun lamanya. Bertahun-tahun lama kena azab dalam neraka. Lepas tu tiba-tiba Allah kata balasan yang setimpal. Setimpal tak? Soalannya, setimpal tak? Orang tu kafir 80 tahun. Kena azab berpuluh-puluh tahun, berkurun-kurun, berabad-abad lamanya. Setimpal ke tak setimpal? Okey, setimpal ke tak setimpal? Allah kata balasan yang setimpal. Pertama kena ingat Allah Ta'ala tak zalim. Allah Ta'ala tak zalim. Jadi kalaulah hukuman tu tak setimpal, Allah Ta'ala tak akan bagi orang kafir, Allah Ta'ala tak akan biarkan orang kafir masuk neraka dalam tempoh masa yang lama. Balasan tu Allah Ta'ala buat pada orang kafir ataupun yang Islam yang berdosa adalah setimpal dengan dosanya masing-masing, setimpal dengan amalan buruk masing-masing. Pertama kena ingat Allah tak akan zalim. Allah tak akan zalim. Mana dalilnya? Tengok surah An-Nisa. Inna Allah la yazlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Tengok surah An-Nisa. Tolong baca dia Puan Salmah boleh? Puan Salmah. Muka surat 85 ayat 40. 85 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebaikan sekecil zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar daripada sisinya. Okey. Tu poin orang Islam kena ingat. Terima kasih Puan Salma. Allah tidak akan menzalimi seseorang sebesar zarah pun. Allah tak akan zalimi seseorang. Jadi orang yang masuk neraka ataupun kita kena masuk neraka, kita tak boleh kata tak fair, tak adil lah. Aku buat dosa sekali je tapi kena bakal lama-lama mana boleh? Tak ada. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menzalimi sikit pun. Sebesar zarah pun tak. Bahkan orang yang masuk neraka, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Maksudnya tak ada kesalahan yang mereka tak buat, ditulis sebagai buat. Tak ada. Dia tu masuk neraka lama, kafir 60 tahun je. Kena masuk neraka lama. Kenapa? Jawapannya ialah, saya rasa pernah share dalam kelas ni. Jawapannya ialah kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Sekiranya Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai 1 juta tahun pun, dia tetap akan pilih untuk hidup sebagai orang kafir 1 juta tahun. Bahkan kalau Allah Ta'ala panjangkan umur dia sampai 3 juta tahun pun atas muka bumi ni, dia tetap akan pilih untuk hidup sebagai orang kafir selama 3 juta tahun atas muka bumi. Mana dalil dia? Tengok surah, muka surat 130. 130. Kalau baca Tuan Haji Salahuddin boleh, ayat bawah sekali. Lepas tu sebelah dia atas sekali. Ayat 1, muka surat 130, ayat 27, 28, 29. Ada Tuan Haji Salahuddin? Tuan Haji Salahuddin ada? Dah hilang? Ada. Tuan Haji Salahuddin, tolong unmute kan? Tadi nampak unmute dah, jadi mute balik. Ada Tuan Haji Salahuddin? Okey, baik, tak apa. Tuan, tolong baca tu boleh Tuan? Cuba Ustaz, saya baca Ustaz. Siapa tu?
Haji Nasar. Haji Nasaruddin lah, boleh? Tuan Haji Nasaruddin tolong baca boleh? Tuan Haji Nasaruddin. Okay. Muka surat 130 ayat 27. Ayat 27, 28, 29. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Terus. Surat 131 ayat 28. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang dilakukan. Mereka itu sesungguhnya pendusta. Okey. Ni Allah kata, terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. Kalaulah orang kafir ni aku kembalikan balik mereka kat dunia, lepas mati mengaku bersalah lah, taubat tak nak buat dah lah, Allah kata mereka yang kafir ni, yang aku masuk dalam neraka tempoh yang lama ni, kalaulah aku kembalikan mereka semula kat dunia, mereka tetap akan kembali kafir balik dan mereka tetap akan menipu juga. Mereka tetap akan mendustakan Allah Ta'ala juga. Ni, sebab itulah Allah kata, sebab itulah mereka yang kena masuk neraka berkurun-kurun lamanya, berabad-abad lamanya, semua itu adalah balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Allah beritahu dua sebab dalam ayat ni. Dalam surah ni Allah beritahu dua sebab. Kenapa mereka kena masuk neraka lama? Orang Islam masuk neraka juga boleh keluar. Tapi mereka ni masuk neraka lama kenapa? Mereka tidak takut ataupun mereka tidak mengharapkan hari hisab. Bagi mereka hari hisab yang Nabi Muhammad janji, hari hisab yang Allah sebut dalam Quran tu takkan berlakunya. Mana ada hari hisab tu? Oleh kerana mereka menafikan hari hisab itu, maka mereka kena masuk neraka selama-lamanya. Adapun ulul albab, orang cerdik. Kita nak jadi orang cerdik malam ni. Ulul albab adalah orang yang sentiasa takut hari hisab. Orang yang sentiasa takut hari hisab. Banyak ciri ulul albab ni orang-orang cerdik, pandai, orang bijak lah. Banyak ciri-ciri ulul albab dalam Al-Quran. Tapi salah satu ciri-ciri ulul albab adalah takut hari hisab. Tolong baca tu boleh tuan, surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du ayat 19, 20, 21. 19, 20, 21. Bukan surat berapa? Sorry, bukan surat, maafkan saya, 252. 252. Tak apa. 19, 20, 21. Maka adakah orang yang mengetahui bahawa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah benar, sama dengan orang-orang yang buta? Hanya orang berakal yang dapat mengambil pengajaran, iaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Okey, terima kasih Tuan. Ni ciri-ciri ulul albab, banyaklah ciri ulul albab, orang cerdik pandai. Ciri-ciri dia iaitu orang-orang yang last sekali mereka takut pada Allah dan mereka takut hisab yang buruk. Semua kena hisab. Dia baik, dia tak baik, dia soleh, dia tak soleh, dia warak, dia takwa, semua kena hisab. Cuma ada orang kena hisab dengan penghisaban yang buruk. Ada orang kena hisab dengan penghisaban yang mudah, yang senang. Siapa yang akan kena hisab dengan hisab yang senang? Orang yang terima buku catatan amal dengan tangan kanan. Puan Nik tolong baca boleh? Puan Nik tolong baca surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq. Muka surat 589 ya. Muka surat 589. Ayat 678. 678. Tolong baca Puan Nik 678. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Okey, terima kasih Puan Nik. Adapun orang yang diberi buku catatan amal dengan tangan kanan, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Okey,
Tengok hadis yang saya share kat skrin, jelas. Daripada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Ibnu Jarir meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nuqisha al-hisabu uzziba." Barang siapa yang disoal siasat detail pada hari hisab, maka dia akan diazab. Dia akan disoal siasat dengan detail, dia akan diazab. Maka Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afalaisa Allah Ta'ala qala fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Maka Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Syiqaq tadi, Allah Ta'ala akan hisab dia dengan hisab yang mudah?" Maka Nabi SAW jawab, "Laisa zalika bil hisab." Yang kena hisab dengan hisab yang mudah tu bukanlah maksud hisab yang susah. Maksudnya macam ni. Walakin zalikal arad, tetapi itu hanyalah pembentangan sahaja. Tapi wa man nuqishal hisab yaumal qiyamah uziba. Adapun siapa yang disoal siasat gila-gila punya, detail punya soal siasat, maka dia pasti akan diazab. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lalu Roblox, semua kena tunjuk lesen, tunjuk IC. Betul kan? Semua orang kena. Siapa lalu Roblox, ada Roblox kat depan, DPJ ke, polis ke, kena tunjuk lesen, tunjuk IC. Semua orang kena tunjuk lesen, tunjuk IC. Tapi siapa yang masa polis tengok lesen dia, IC dia, polis rasa macam ada tak kena dengan kereta dia, dengan dia, polis suruh ke tepi. Bila polis suruh ke tepi, buka bonet, ada beg, check beg barang satu-satu, keluarkan barang-barang dari poket dia, keluarkan barang-barang yang ada dalam baju dia, maka kat situ ada tak kena pada diri dia. Ada tak kena pada diri dia. Siapa yang kena check macam tu, habislah dia. Siapa yang kena check macam tu, habislah dia. Adapun kena tunjuk lesen, kena tunjuk IC tadi, semua orang kena. Dia orang baik, orang tak baik, muka tak baik, semua kena. Tapi siapa yang kena periksa dengan detail, habislah dia. Itu contoh nak faham ayat ni. Jadi orang yang kena azab lama kat akhirat nanti, bagi mereka hari hisab tak ada langsung. Hari hisab tak ada, oleh kerana hari hisab tak ada, kenapa nak prepare? Oleh kerana hari hisab tak ada, kenapa nak prepare? Buat tak tahu je lah. Lebih malang, lebih rugi orang Islam kita yang yakin adanya hari hisab. Kita yakin ada hari hisab. Kerana banyak ayat sebut tentang hari hisab. Kita yakin, tapi kita juga tak prepare, kita juga buat tak tahu, kita juga tak takut buat benda haram, ambil benda haram, cakap benda haram, tengok benda haram, kita lagi rugi berbanding orang kafir yang langsung tidak mempercayainya. Okey, minggu depan kita bincang tajuk mengenai orang-orang yang bertakwa pula. Orang-orang bertakwa pula, apa mereka dapat, apa ganjaran mereka dapat, kita sama minggu depan insya-Allah. Boleh? Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum.